Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat malam para penonton setia yang bersama kami di Next Step Malaysia dan juga ada di antara anda yang bersama kami di Next Step TV pada malam ini. Jangan lupa untuk terus subscribe kami di YouTube Next Step TV untuk memastikan anda di antara orang yang pertama mendapat notifikasi rancangan-rancangan menarik yang kami sediakan untuk anda. Baik, malam ini untuk respon kita akan bersama dengan seorang figura yang sangat dikatakan sangat popular di Malaysia dan juga merupakan ahli akademik, Dr. Abu Hafiz Salahuddin yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Al-Quran dan Sunnah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, Doktor? Alhamdulillah. Sihat, Saudara Zawazi? Alhamdulillah, saya sihat seadanya. Syukur, Alhamdulillah. Terima kasih, Doktor. Masih lagi sudi bersama dengan kita untuk respon kali ini. Seperti biasa, kita santai-santai. Yang pentingnya kami di Next Step memang apabila isu ini tercetus sahaja, kami dah terbayangkan wajah Dr. Abu Hafiz untuk memberi komen tentang isu ini. Baik, tentang isu tauliah mengajar ataupun ceramah agama di surau dan juga masjid yang dikatakan melibatkan beberapa selebriti ataupun pendakwah selebriti di Malaysia ini yang kecoh diperkatakan pelbagai persepsi timbul, Doktor, ya, sama ada dari segi penyokongnya, peminat dan juga ada juga yang dipolitikkan dan sebagainya. Pandangan ataupun respon Doktor tentang isu tauliah mengajar ni, Doktor? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Dan isu ini adalah isu yang sangat-sangat kecoh dan heboh, dan kadang-kala peluru yang dikeluarkan oleh berbagai sama ada pihak yang melawan ataupun menyokong itu ke mana-mana. Baik, pertama perlu untuk kita sedari bahawa pemberian tauliah ataupun kebenaran mengajar itu adalah hak mutlak bagi negeri dan bukan kerajaan negeri, tetapi Majlis Agama Islam Negeri yang selalunya ataupun amalannya adalah di bawah pentadbiran ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan-Sultan Melayu di negeri-negeri tersebut. Maka memang menjadi amalan siapa pun yang berada dalam kerajaan dia akan mengetahui wujudnya dua pengasingan kuasa yang sangat jelas. Bukan saja yang sangat jelas, Saudara Zawazi, yang sangat sensitif, sangat sensitif bagi Majlis Agama Islam yang berada pentadbirannya penuh di bawah istana negeri dan juga pihak eksekutif di peringkat kerajaan negeri. Baik, maka amalan ini adalah satu amalan yang bukan baru, lama, yang mana kalau kita boleh lihat ianya disusun di bawah enactment pentadbiran agama Islam. Saya berikan dua contoh negeri Selangor dan juga contoh negeri Terengganu. Enactment pentadbiran agama Islam Selangor 2003 adanya peraturan-peraturan tauliah negeri Selangor tahun 2008 yang mana meletakkan pada bahagian ke-8 perkara 17 dalam dan poin sub-poinnya itu adalah C, berkaitan kebenaran untuk mengajar itu. Juga dalam enactment pentadbiran hal ehwal agama negeri Terengganu 2001, peraturan-peraturan tauliah Terengganu 2013. Maka kalau kita lihat ia adalah satu perkara yang normal, bahkan tidak semudah itu. Walaupun saya nak beritahu jujur di sini, walaupun saya sekalipun tidak dibenarkan dan memohon beberapa kali di beberapa buah negeri, termasuk negeri asal saya hadir untuk untuk ujian bertulis dan kemudian menunggu untuk interview dan dikatakan tidak sampai surat ataupun tidak hadir. Ianya satu proses yang tidak mudah. Ia bukan sahaja pergi kepada pihak-pihak tertentu kerana ia boleh menjadi a double-edged sword situation. Dia boleh ada pro and cons dia. Ada apabila sekelompok pihak yang ingin mengekalkan hegemoni pemikiran, aliran pemikiran agama itu, mereka gunakan isu tauliah ini untuk apa? Untuk mengekang aliran pemikiran agama yang lain daripada menular. Itu satu. Satu lagi adalah ia boleh digunakan untuk untuk menghalang pihak-pihak ekstremis, sama ada dalam agama ataupun dalam politik. Dan kita tahu ini adalah negeri-negeri yang terlibat ni sebahagiannya adalah yang akan bakal menghadapi pilihan raya negeri, dan mungkin ada pertimbangan-pertimbangannya supaya kadang-kadang orang agama ni dia pun licik juga, Saudara Zawazi. Dia bercakap 70% itu adalah mesej agama ataupun perbincangan dia, dan 30% yang lain adalah ingin memberikan masukan-masukan dan juga isyarat-isyarat dan isyarat-isyarat sesuatu yang bersifat politik kepartian. Politik kepartian. Maka kalau satu pihak boleh, sepatutnya seadilnya pihak lain pun juga boleh. Kalau pihak parti B atau cenderung parti A itu okey, maka parti B juga perlu okey, sebab masjid itu adalah kawasan awam.
kawasan itu adalah kawasan wakaf, semua orang patut untuk memanfaatkannya. Tapi kalau dibenarkan A, B tidak diberikan. Tapi kalau kita benarkan dua-dua pula, akan jadi chaos pula di masjid. Akan jadi macam Dewan Rakyat Parlimen kita ada yang satgi dia maki amun, dia akan berbalas-balas. Maka saya kira daripada sudut politik itu, saya tidak cakap berkaitan dengan perbezaan aliran pemahaman agama, daripada sudut politik, daripada masjid itu digunakan politik kepartian. Selalu saya sebutkan, sama ada di dalam syarahan akademik saya ataupun mana-mana tempat, saya selalu membezakan antara politik kepartian dan politik kenegaraan ataupun politik Islam itu sendiri. Tapi saya tahu mereka akan gunakan politik Islam itu, dia akan tariklah sampai kepada politik kepartian mereka. Itu komen awal. Baik, kalau kita lihat juga sebelum ini apabila selebriti-selebriti orang kata apa, membuat kenyataan di Facebook mengatakan bahawa ceramah beliau dibatalkan dan sebagainya. Kalau sebelum ini Ustaz Azhar Idrus, kemudian pula Wadi Anwar, mereka di antara orang kata apa, penceramah atau pendakwah-pendakwah selebriti yang sangat popular di Malaysia, dan ia telah menimbulkan pelbagai polemik. Of course, ianya akan orang kata apa, keluarlah isu pelbagai tanggapan yang mengatakan bahawa mereka itu dihalang untuk berceramah di surau atau masjid di negeri-negeri tertentu itu adalah atas dasar kerana kerajaan hari ini dilihat sangat takut dengan orang kata apa, kemarahan ataupun persediaan mereka dalam PRN yang akan diadakan beberapa bulan sekali lagi. Di situ juga telah menunjukkan bahawa di situ memang betul lah ada polemik politik sebagaimana yang doktor katakan tadi. Komen doktor dari situ sedikit. Ada, ya betul. Dia sebenarnya jujur ataupun tidak, mereka ini adalah mereka tidak akan berani untuk menzahirkan apa yang mereka ingin sampaikan. Selalunya akan berlapik, kata kita dia menggunakan ayat Al-Quran ataupun hadis dan cuba untuk memberikan bunga-bunga ke arah mana yang mereka ingin promote ataupun promosikan idea ataupun pilihan parti politik itu tadi. Maka yang ini saya fikir di peringkat mereka, setelah daripada hal yang ini berlaku, kita nampak sebenarnya even sebelum daripada kuliah itu berjalan, niat mereka telah pun ada melalui ulasan setelah mereka itu dibatalkan ataupun tidak dibenarkan. Dan dia bukan seorang saja, saya fikir ramai lagi dalam berbagai tempat. Saya di wilayah persekutuan sebagai contoh, kadang-kadang ada benda yang tak masuk akal. Ada penceramah-penceramah luar negara yang terkenal pun tiba-tiba tak lepas tauliah. Ada. Dan ini saya ingin tekankan juga di sini. Saya tidak kisah kerana peringkat negeri-negeri ini ada majlis agama dia. Betul. Maka dia ada seakan-akan kuasa hak mutlak dia untuk mengawal. Dan kita pun tidaklah mahu untuk menekan kerana ia adalah kuasa jelas. Cuma di wilayah persekutuan ni, saya ingin serulah kepada mereka yang menguruskannya. Ini adalah ruang terbuka untuk semua aliran. Di wilayah persekutuan, saya tak bercakap tentang Selangor ke ataupun Perak ke ataupun Pahang ke ataupun Terengganu, Kelantan, memang negerinya itu ada bersultan, tapi ini wilayah federal untuk semua. Dan jangan untuk dihalang. Dan ini kalau mereka kata yang ini kerajaan sekarang takut, saya juga ingin seru kepada penerangan kerajaan untuk mengadakan satu platform, satu pentas bagi memanggil tokoh-tokoh ini, bukan cakap seorang, tetapi berdepan dengan wakil-wakil kerajaan ataupun sesiapa yang dianggap cenderung kepada idea yang ingin melawan ekstremisme itu, lawan berdua. Kalau takut, kalau duduk seorang-seorang dekat meja penceramah ataupun naik jadi khatib berkhutbah dan orang lain tak boleh untuk berdebat dengan anda, sebenarnya itu tidak menggambarkan kehebatan dan juga kejantanan tersebut. Ya, kalau ingin dikatakan pihak yang sebaliknya itu takut, maka seru saya, okey, apapun isu anda nak berlawan tentang idea madani ke atau tentang Islam terancam ke ataupun banyak isu-isu yang dikaitkan bangsa dan agama, mari kita buka pintu ataupun platform pentas untuk berhadapan bersemuka. Bukan pihak A berada di meja kuliah dia dan rosakkan dan menyebabkan kemarahan dan kebencian. Dan saya fikir apabila saya menyemak dalam bahagian ke-8 dalam enactment pentadbiran agama Islam negeri Selangor, kerana dah ada dua kes, Ustaz Azhar Idrus dan juga ni, kalau kita tengok, saya tidak mengaitkan dengan dua penceramah ini, tetapi saya ingin katakan bahawa dalam bahagian ke-8, bahagian ini tajuk dia penggantungan atau penarikan balik tauliah, kuasa jawatan kuasa untuk menggantung atau menarik balik tauliah pada perkara 17 C, pemegang tauliah memberi ceramah umum atau memberi pengajaran agama Islam yang mempunyai kecenderungan
Dia tidak kata mesti untuk telah pun disabitkan mempunyai kecenderungan bagi mendatangkan benci atau penghinaan atau bagi membangkitkan perasaan tidak suka terhadap kerajaan persekutuan atau mana-mana kerajaan negeri atau bagi mengembangkan perasaan buruk dan permusuhan antara beberapa kaum atau golongan penduduk di Malaysia. Maka akta ini dibuat, saya kira pindaan terakhir adalah pada tahun 2008. Iaitu sebelum jauh daripada itu, maka kita memang mempunyai asas lah. Kerana kita tengok pun kadang-kadang daripada track recordnya sebelum-sebelum daripada ini, bahkan rakaman itu available di dalam YouTube. Inilah mungkin bagi saya mungkin menjadi salah satu daripada consideration, pertimbangan oleh agama Islam. Tapi saya fikir dalam urusan politik ini adalah sangat, ataupun yang boleh menyangkut politik ini adalah mungkin agak okey, adalah pro dia, tapi kontranya jangan ditarik juga kepada isu-isu perbezaan pandangan di dalam aliran pemikiran agama yang sama-sama sahih, yang mempunyai dalil. Cuma kalau nak bawa politik kepartian dalam masjid, menggunakan meja penceramah di atas mimbar, yang itu patut untuk dihentikan. Kalau pandangan daripada doktor sendiri, okey, macam pandangan saya begini. Saya rasa kalau kita sebagai seorang selebriti agama ataupun ialah penceramah, pendakwah selebriti ini, ataupun walaupun bukan pendakwah selebriti, pendakwah biasa sekalipun, kalau kita rasa kita memang tiada tauliah di sesuatu negeri itu, saya rasa adalah lebih baik kalau contohnya pembatalan itu dilakukan. Kenyataan itu saya keluarkan mengakui kesilapan saya bahawa saya memang tiada tauliah, daripada saya memprovokkan dengan cara begitu sehingga dia memberikan satu tanggapan yang tidak baik kepada majlis-majlis agama Islam negeri itu sendiri. Pandangan doktor bagaimana? Ada dua kes yang kalau katakan saya sebutkan tadi di Selangor baru-baru ini, Ustaz Azhar Idrus dan Ustaz Wadi Anwar. Saya fikir sikap gentleman Ustaz Azhar Idrus dalam mengakui hal tersebut perlu dipuji berbanding dengan pihak yang kedua. Sehingga Jabatan Agama Islam Selangor terpaksa mengeluarkan kenyataan baru, dan saya fikir kenyataan Ustaz Wadi Anwar itu yang diulas oleh pengarah agama Islam, Jabatan Agama Islam Selangor itu saya ingat berimbang, sangat balance juga lah, kerana dia melihat bahawa kenyataan itu agak tidak berapa cantik dan molek kerana memberikan tuduhan yang sangat berat bagi mereka. Okey, kalau nak memberikan respon terhadap apa yang disebut oleh Saudara Zawazi sebentar tadi, ingat respon daripada Ustaz Azhar Idrus itu mungkin lebih lunak berbanding dengan Ustaz Wadi. Dan saya fikir selama ni pun mereka boleh berceramah dengan elok dan baik. Tiba-tiba rupa-rupanya kalau katakan tidak ada tauliah sebelum daripada ni, apa status mereka mengajar di negeri Selangor. Dan seperti mana mereka mahukan, kalau mereka tak bersetuju, ya mereka boleh buat bantahan, mereka boleh katakan bahawa tauliah ini sepatutnya tidak ada. Itu perkara berbeza. Tetapi mereka memanfaatkan ruang sebelum daripada ini, tetapi tiba-tiba waktu-waktu yang kecemasan, dan saya fikir untuk ke depan ini, bila menghadapi sebagai contoh pilihan raya, mungkin ada moratorium kepada tokoh-tokoh agama yang ada kecenderungan ini bagi mengajar. Katakan waktu bertenang 3 bulan ke, ataupun 6 bulan ke sebelum daripada pilihan raya itu, supaya semua pihak agak boleh untuk menggunakan masjid dengan tenang, dengan aman untuk beribadah. Yang ini mungkin cadangan yang mungkin boleh kita lontarkan, waktu bertenang bagi semua pihak. Sebab kalau tidak, dia boleh dapat tempat, kawan ni tak boleh dapat tempat, tak puas hati, dan akhir sekali merosakkan hubungan silaturahim antara saudara Muslim kita di dalam masjid. Baik, kita beralih ke negeri Terengganu. Doktor, kalau kita ke Jabatan Hak Ehwal Agama Terengganu dan juga Majlis Agama Islam, dan juga ada Istiadat Melayu Terengganu Maidam, kalau kita lihat telah pun mengeluarkan kenyataan untuk melarang ahli politik ataupun ahli parlimen ataupun ADUN ataupun aktivis politik sekalipun untuk mengajar agama ataupun buat ceramah agama, malah tidak boleh menjadi imam dan juga khatib solat Jumaat. Kenyataan itu, ataupun apabila kenyataan itu dikeluarkan, maka ada ramai yang tidak berpuas hati, termasuk Presiden PAS Syekh Abdul Hadi Awang, yang mengatakan bahawa cara ini ataupun undang-undang yang dikeluarkan ini, arahan yang dikeluarkan ini seolah-olah menghalang daripada politik Islam dibicarakan di surau dan masjid, sedangkan itu adalah merupakan sesuatu kewajipan untuk dilakukan. Respon doktor di situ. Pertama, saya setuju bahawa politik itu ada dalam Islam. Kita ada siasat syariah. Politik yang Islam telah memberikan
tata kelola ataupun disiplinnya bagaimana menguruskan politik kenegaraan itu. Tapi ia adalah politik Islam, bukan politik parti Islam anda. Baik. Beza politik Islam dan politik parti Islam anda. Sebab tu saya tekankan tadi, yang akhir sekali mereka mungkin membacakan terhadap beberapa ayat-ayat nas Al-Quran dan hadis, kemudian conclusion dia ke hujung tu dia akan memberikan indikasi bahawa pilihlah parti saya, jangan pilih parti dia. Islam ini akan terteguh dan apa semua kerana parti saya, maka jangan pilih parti yang lain. Itu selalu berlaku. Dan ini adalah seperti contohnya kempen awal. Saya faham di Tungguru Abdul Hadi Awang itu sendiri mempunyai masjid persendirian beliau di Rusia. Jadi kalau tak boleh untuk dia mengajar, tak boleh jadi imam, tak boleh jadi khutbah, habis. Kerana jiwa orang agama ni ataupun untuk guru ni dia mengajar. Tetapi dia perlu untuk jujur lah. Dan ini pun mungkin susah dia nak cabut ataupun nak tanggalkan unsur politik dia, orang politik dia yang sangat kuat pada diri dia, dengan juga dia sebagai seorang tokoh agama yang mungkin mengajar. Ada beberapa pandangan, kalau kita tengok kuliah-kuliah dia, okey, tapi cuma bila conclusion tu ia akan problematik. Dia akan sebutkan satu benda, apatah lagi khususnya berkaitan dengan politik, conclusion itu, kesimpulan itu yang akan menyebabkan sama-sama jadi kita tak patut macam ni. Dan orang yang tengok dan berada dalam kawasan masjid dan orang lain tak boleh bercakap, yang ini akan menjadi kegusaran pada semua pihak. Dan saya pun tertanya-tanya selama ni pas sepanjang 33 bulan dalam kerajaan persekutuan, meminta semua orang menghormati Istana Agung, Raja Melayu, mempertahankannya, tak mau melawan Raja-Raja Melayu. Tiba-tiba Maidam ini di bawah istana memberikan arahan, tiba lawan pula. Jadi seakan-akan ia nak memberikan isyarat, kalau arahan itu ikut selera aku, okey, pertahan, jangan lawan. Tetapi kalau ianya bercanggahan ataupun memberikan kerugian kepada aku, tak kisah, dia akan lawan. Jadi kita ni perlulah konsisten. Dan saya pun secara konsisten, ada beberapa perkara yang kadang-kadang melibatkan pihak-pihak yang lain, kita boleh berbeza tapi menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Alright, dan termasuk dalam hal ini kita nak bagi tahu, adakah bermaksud pas ketika ini mengajar supaya melawan arahan daripada istana? Okay, sebab dahulu kalau isu berkaitan ialah naiklah beberapa isu yang lain, dahulu tidak dibenarkan untuk melawan, sekarang ni memang memberikan macam head to head lah nak lawan. Jadi ada kebenarannya larangan itu apabila untuk menggunakan masjid ataupun adun, sebab ini semua ada potensi untuk menjadi calon. Menjadi calon. Kalau begitu, pihak lain akan berfikir, masjid mana, surau mana aku nak gunakan, nak tunjulkan. Kadang-kadang untuk jadi imam sekalipun, ada kesan politik dia. Dia ada visibility. Dia ada visibility di antara penduduk di situ, pengundi di situ. Oh, dia ni tok imam. Dia ini baca khutbah, dia ini khatib. Ini memberikan added value kepada bakal calon itu tadi. Maka kalau katakan hal itu berlaku dalam satu jangka masa yang mungkin dia boleh fikirkan, kita katakan tadi 3 bulan ke 6 bulan prior to election, ia mungkin cantik. Sebab untuk menafikan sama sekali mana-mana ahli parlimen ke ataupun adun, bagi pandangan saya lah, kalau dia memang ada keilmuan dia, memang dia adalah sarjana dalam pengajian Islam, tiba-tiba tak dibenarkan untuk bercakap, saya fikir itu juga tidak adil. Tapi kalau dalam 3 bulan waktu ni lah, katakan 6 bulan cadangan, pada bulan 6 kita nak lakukan atau menjalankan PRN bagi 6 negeri yang lain, maka mungkin daripada bulan 1 ataupun 3 bulan sebelum daripada, yang ni pun bulan 3 dah, maksudnya 3 bulan untuk menghadapi bulan 6 ni tidak dibenarkan. It is fair. Kerana kita tahu, apatah lagi dalam rakan-rakan yang kita kenal dalam PAS itu akan menggunakan masjid dan surau semaksimum mungkin bagi menyebarkan apa yang mereka ingin sampaikan yang berhujung dengan pilihan raya negeri nanti. Baik. Doktor, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim ada mengeluarkan kenyataan tentang isu ini. Dia katakan bahawa Tan Sri Abdul Hadi Awang kalau sekiranya tidak berpuas hati dengan arahan yang dikeluarkan oleh Maidam, boleh pergi menghadap Sultan. Tapi bukan dengan cara memburukkan kerajaan. Kerana apa yang kita lihat sekarang ini, dilihat bahawa mereka seolah-olah menyalahkan kerajaan pusat tentang isu ini. Doktor, pandangan doktor di situ? Saya setuju, kerana kalau dia nak menyalahkan kerajaan pusat, ini satu kedangkalan daripada memahami pemisahan kuasa. Baik. Kita sebutkan di peringkat awal bahawa
pemberian tauliah ini, kerajaan negeri pun hampir-hampir tidak ada kuasa langsung. Katakan esko kerajaan negeri yang menguruskan agama nak pergi tekan benda, dia pun tak boleh. Dia hanyalah satu ahli mungkin by, disebabkan jawatan ke ataupun by invitation, bagi jemputan untuk berada dalam majlis agama Islam itu. Kuasa tertinggi adalah yang dipertua majlis agama Islam, yang boleh jadi untuk dilantik di kalangan orang biasa ataupun kadang-kadang di kalangan tengku mahkota ataupun raja muda ataupun sultan itu sendiri. Maka yang dipertua itu atau majlis itu sangat bertanggungjawab kepada pemerintah, kerana pemerintah ataupun Raja Melayu itu bertanggungjawab atas dua, iaitu agama dan adat istiadat Melayu. Maka untuk menyalahkan kerajaan persekutuan, apatah lagi menyalahkan, kadang-kadang ada yang menyalahkan JAKIM kerana JAKIM di bawah telunjuk kerajaan, yang ini satu kejahilan yang sangat-sangat tak masuk akal. Okey, kerana mereka memang tak ada kuasa langsung. Kalau di dalam majlis pentauliahan di negeri Selangor lah sebagai contoh, ada wakil daripada JAKIM, ya, tapi dia hanyalah wakil. Yang akan memutuskannya itu adalah majlis secara keseluruhannya, dan mereka lah punya kuasa mutlak. Maka saya setuju dengan Perdana Menteri tersebut bahawa nak ada masalah, tulis kepada Sultan Selangor, bantah kepada Sultan Terengganu, dan maklumkan mereka, gugurkan benda ini kerana ia tidak ada sama sekali kaitan dengan federal dalam hal ehwal pemberian tauliah tersebut. Baik. Okey, respon terakhir daripada doktor. Kalau kita lihat PRU telah pun berakhir. Kalau ikutkan orang kata apa, permusuhan ketika PRU untuk masing-masing mendapat kuasa dan sebagainya. Kalau ikutkan sudah pun selesai. Okey, ini masanya untuk kita bertenang, untuk kita menumpukan kepada perpaduan, dan surau dan masjid lah yang akan menjadi tempat penyatuan seluruh umat Islam tanpa mengira fahaman politik masing-masing. Okey, tetapi nampaknya ianya tidak berlaku. Malahan apabila arahan-arahan untuk orang kata apa, memastikan mereka yang mengajar hanya mereka yang ada tauliah sahaja pun dijadikan isu untuk menjadikan ianya lebih panas untuk menghadapi PRN ini. Dilihat sekali lagi, dilihat di sini bahawa sukar untuk kita fikirkan bagaimana surau dan masjid itu akan boleh menjadi tempat penyatuan setelah kita berdebat, setelah kita berbeza pemahaman ketika PRU itu. Doktor, respon terakhir. Baik. Apa yang saya boleh katakan adalah yang ini tidak akan selesai sekiranya ada pihak yang benar-benar tidak akan berpuas hati. Dia akan justify, dia akan tabrirkan apa sahaja plan ataupun perancangan dia. Dan ini meletih dan melelahkan kita, Saudara Zawazih. Ia bukan sahaja kerana perpecahan antara umat Islam. Okey, dia akan pecahkan di masjid itu, ada buruk sangka, dan kita telah tengok dalam sejarah bagaimana perpecahan itu sehingga kepada tahap kafir mengkafir, tidak pergi nikah boleh bercerai, kemudian sembelihan tidak sah, dan banyak lagi. Dan kita jangan ulangi sentimen ataupun tragedi pada 80-an dahulu ataupun awal 90-an dahulu. Ia menyakitkan kita. Salat dua imam dengan merasakan mereka ini yang menjadi datang daripada parti yang berbeza itu salatnya tidak sah. Jangan. Dan kita sebagai orang yang berada di atas pagar, kalau nampak ekstrim kanan ke ekstrim kiri, kita hentikan. Kita katakan, tolong ambillah perbezaan awak ni, pergi keluar dan bergaduhlah di luar. Tetapi tidak di dalam ini. Sebab mungkin ia seronok pada kita, tetapi tidak seronok kepada orang lain. Dan mereka pun sebahagian dari dia kaum muslimin. Kita adalah innamal mu'minuna ikhwah. Kita adalah saudara-saudara kita, orang beriman itu adalah bersaudara. Sejauh mana pun, tajam mana pun, kita kena tahu kita ni diikat dengan kalimatut tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang pertama. Kedua adalah apabila kita lihat pergaduhan itu berlaku dan kemudian ada sehingga nak menggunakan perancangan menjatuhkan kerajaan, ia akan merugikan negara. Negara sedang mula untuk bangkit. Ada kelemahan, ada kritikan, itu pasti dan wajib. Tetapi sehingga nak bertukar banyak kali ini, pelabur pun akan lari. Kita mendengar banyak pelaburan-pelaburan baru yang masuk yang berimpak tinggi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau orang ataupun pelabur asing, orang luar melihat, oh tak sat barulah 3 bulan 4 bulan tukar lagi. Nanti jadi 5 bulan 6 bulan tukar lagi. Ini memberikan penyeksaan kepada negara dan juga kepada rakyat kita sendiri daripada berbagai sudut. Maka fikirlah daripada dua sudut ini, kita adalah orang yang bersaudara. Kita patut, kalau benda itu memang betul boleh cakap tentang politik Islam, kalau boleh ditinggalkan seketika, ketika titik panas itu memuncak, tolonglah. Kita sudah pun bersaudara. Kita pun tak mahu
negara ini ataupun umat Islam ini terus berpecah dalam berbagai lagi. Boleh berbeza. Tu yang saya cadangkan tadi, pergi ke pentas umum, kita berdebat sehari semalam ke 7 hari 7 malam, silakan. Tapi tolong berikan exclusivity kepada masjid dan surau ini pada waktu-waktu mendekati PRN ini. Kita jadikan kawasan ataupun tempat dan waktu bertenang untuk semua. Perbincangan lain buat di kampung ke, di parlimen ke, di DUN ke, buatlah perbincangan dan juga talk show ke ataupun kempen ke, tapi jagalah juga, janganlah sampai pada bermasa muka tak mau salat, balik rumah tengok imam. Ia sangat menyedihkan dan sangat menyakitkan kita sebagai seorang muslim. Jom kita berusaha untuk berpadu dan bersatu pada perkara yang kita boleh bersepakat, dan kita berbeza pada perkara-perkara yang dibenarkan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Dr. Abu Hafiz untuk respon yang diberikan untuk minggu ini. Selamat menjalankan tugas Dr. Abu Hafiz, dan terima kasih kerana sudi sekali lagi bersama kita dalam respon ini. Kita jumpa lagi dalam episod akan datang, insya-Allah. Baik, para penonton, itu sahaja diskusi kami bersama dengan Dr. Abu Hafiz yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Al-Quran dan Sunnah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Sehingga kita bertemu lagi pada episod akan datang. Saya Zafar Yusof, bertemu lagi dalam respon. Assalamualaikum, selamat malam. Kita jumpa lagi. Bye.